Tak, tujuan aku panggil kau ni, sebenarnya aku nak sembang rawak dengan kau. Adalah tajuk dia, tapi aku nak tahu dulu macam mana engkau boleh pandai buat DK Barat tu? Kau belajar kat mana? Saya dari kecil, masa tu sekolah rendah. Sekolah rendah sebab budaya dekat sana, dekat satu kawasan tu memang ada satu kumpulan DK Barat. So saya memang dah selalu keluar malam-malam pergi tengok DK Barat, saya pun belajarlah kat situ. Oh, Tapi memang saya kau minat lah. Minat, tapi explore betul-betul masa belajar. Masa saya belajar tu, saya tukang karut. Masa tu lah start. So, pasal tajuk aku ni hari kan, sembang rawak ni, aku nak cerita pasal curang. Ush, tak ada kena-mengena dengan DK Barat tu. Apa kena-mengena dengan DK Barat? Masa kau buat DK Barat tak ada curang? Tak ada. Tak ada. Kau tak ada? Kita minat mu minat kita. Tak ada? Masa kita DK Barat, kita DK. Mungkin ada nak curang, tapi kita curang selepas DK. Bukan masa DK. Okey, tapi curang ni dah macam biasa kan? Sekarang ni je nampak macam biasa semenjak ada ni tu, semenjak ada ni. Ni. Sebab biasa sebab orang tahu. Dulu-dulu pun sama ke? Ada curang juga. Ada. Tapi orang tak tahu sangat. Orang tak tahu sangat. Jadi maknanya bukan sekarang je lah. Bukan. Curang ni adalah aktiviti berpanjangan. Cuma nasib kita tak baik tu sekarang ni. Sebab bila sosial media ada, orang rajin post, rajin kongsi, rajin komen. Benda-benda ni nampak curang ni jadi trend. Sebenarnya curang ni daripada dulu lagi ada. Pendapat saya lah. Kau okey cerita pasal curang ni? Saya okey mai sini. Jom. Bawa tu. Okey, bercakap pasal curang ni tadi kan? Aduh. Tak. Kau tahu tak dekat Thailand, dekat Thailand ada satu peristiwa yang memalukan. Kerana kemaluan dia dipotong. Alamak, ni cerita curang ke cerita apa ni tu? Dah kena potong bagai ni. Sebab lelaki tu dia curang. Wife dia dapat tangkap, dia dengan ramai perempuan. Lepas tu dengan tengah tidur, baiknya baling kat luar rumah. Betul lah tu, perempuan. Perempuan ni memang fikir tak panjang. Dia fikir marah dia time tu je, itu dia potong. Cuma fikir kesan dia lepas-lepas tu. Kadang-kadang perempuan ni sebenarnya kadang-kadang dia orang puas hati. Kan, puas hati, engkau buat aku macam ni, aku mungkin, kita kena tahu juga faktor kenapa dia jadi macam tu. Mungkin disebabkan dia bersusah payah dalam kehidupan, dalam ekonomi apa semua. Lepas tu aku kerja penat-penat, buat jaga anak dengan kerja lagi apa semua. Mungkin. Lepas tu, engkau kantoi dengan perempuan lain. Tapi kalau saya tak rasa perempuan akan puas hati dia macam tu. Dia masa tu dia akan puas hati. Dia bercakap dia puas hati. Tapi hati dia ada lagi yang tak puas tu. Dia kalau boleh, benda ni, katakanlah isu kecil kantoi, curang. Benda dah settle dah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi, dia orang akan ungkit lagi tu. Perempuan ni lain. Kenapa kau suka salahkan perempuan pula? Bukan nak salahkan perempuan. Isu curang memang salah lelaki. Tengah-tengah salah lelaki. Kau ingat tak ada perempuan tak ada curang? Tak, contoh. Okey. Apa ni, ada satu kajian mengatakan 70%. 70% lelaki memang curang. Tapi perempuan tak ada curang ke? Okey, kau sambung cerita kau tadi. Apa benda Okey. Memanglah kebanyakannya kalau kes-kes kantoi curang, orang salahkan lelaki. Sebab apa? Sebab lelaki tak pandai menyorokkan kecurangan dia. Berbalik pada cerita Datuk, perempuan dia pandai sorok. Kau ni menuduh tau ni. Bukan. Kebanyakan apa kes-kes yang jadi. Cuba tengok kan kes-kes viral kan. Maknanya lelaki ni bodoh lah. Kadang-kadang lah tu saya nak cakap pun macam cakap kat diri sendiri sebenarnya. Tapi macam tu lah. Kau pernah kantoi ke? Saya beza. Sebab kau beza pula? Saya baru kahwin setahun. Tapi sebelum saya kahwin, saya 4 tahun duda. Curang lah tu. Bukan. Nanti. Ini muka curang lah tu. Okey, masa 4 tahun saya duda, kita tak boleh letak istilah curang. Sebab saya tak dimiliki. Saya hak milik bersama. Tak. Yang kau dulu putus dulu tu, yang kau punya rumah tangga dulu, Pak, maknanya kau curang lah. Dia curang dengan tercurang lain tu. Tercurang lain. Maknanya kau tercurang. Tercurang dan tersalah faham. Tak boleh bincang, isteri pun tak boleh bincang. Saya pun rasa macam, kalau ini cara terbaik untuk kita berpisah. Tapi kau curang lah. Kau itu permulaan perkataan. Curang tu ada kat situ. Tu, minum dulu tu. Iyalah. Dah gelisah ni bukan. Ini cerita yang dah lepas ni kan. Kalau kau boleh kongsi dengan aku kan. Ada lah. Dia, macam ni contoh Kalau kita ada masalah dengan isteri kita masa tu. Tak macam mengelabar je. Macam bersilat. Kenapa? Masa tu mungkin ada masalah sikit dengan bekas isteri. Mungkin ada masalah. Bila ada masalah. Siapa buat masalah tu?
Saya lah. Okey, engkau juga. Okey. Saya. Lepas tu nak cerita balik, nak bagi tahu hal sebenar, tak percaya. Kita perlu ke tempat untuk curhat. Untuk apa dah? Curhat bahasa orang Indonesia. Oh. Curahan hati. Curhat. Curhat. Saya perlukan seseorang untuk curhat. Kalau curhat dekat lelaki tak akan faham tu cerita kita. Kena curhat dekat perempuan. Bila kita tersalah curhat, itu masalahnya. Tak, kenapa hal rumah tangga kau pergi bercerita kat orang lain, kau cerita kau dengan kau yang kahwin, kau sebelum kahwin engkau dah perlu rancangan ni. Tak, maksudnya sebelum kahwin kau dah memang faham dia. Kau sudi nak terima dia. Kau dah ni, tapi kenapa bila kau ada masalah kau pergi curhat dengan perempuan lain? Bukan. Itu saya cakap. Bila dia tak nak terima apa saya nak cerita, dia tak nak dengar, terpaksa saya cerita kat orang lain tu. Kenapa pula terpaksa? Dia macam ni. Okey. Dalam hubungan rumah tangga ni, kita saling lengkap melengkapi ya. Lengkap-lengkapi, kadang-kadang saya mangsa, dia pemangsa. Kadang-kadang dia pemangsa, saya mangsa. Dan kadang-kadang bila saya perlukan tempat untuk saya cerita hal sebenar, at least dengar. Percaya ke tidak, tu nombor 2, nombor 3 tu. Okey. Tu cerita dia. Itu je. Oh, itu je lah tu. Itu je. Itu je. So sebenarnya curang ni memang permainan manusia. Yalah, kalau macam kau cakap lelaki kan. Tapi lelaki biasa curang dengan perempuan. Betul. Betul. Jadi maknanya perempuan juga bersalah lah. Bersalah juga sebenarnya. Kalau pasangan suami isteri ada orang ketiga. Suami curang dengan isteri. Tapi pembuka ruang untuk curang ni sebenarnya orang ketiga ni. Dia buka ruang. Kalau dia tak buka ruang, dia tutup elok, Perempuan dia juga kan? Perempuan juga. Tak kisahlah. Kalau perempuan dekat sini, lelaki yang buka ruang untuk curang. Namun juga. Habis kau kan? Ini kau, ini isteri, ini perempuan tadi kan. Okey, kita terbalikkan cerita. Ni kau, ni isteri. Isteri kau ada curang dengan apa? Ada tercurang dengan lelaki lain. Kau boleh terima? Tak boleh. Kenapa kau tak boleh terima? Tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Mungkin ada something tu saya cakap. Ada ruang. Kenapa kau tak boleh terima kalau perempuan kau suruh terima, tapi lelaki tak boleh terima kalau bini dia curang? Aduh, tu apa ni libatkan bini? Ni cerita saya. Aku tanya. Tak boleh terima saya. Sebab apa tak boleh terima? Mesti ada jawapan dia. Tak boleh terima apa? Apa teruk sangat ke saya? Tak lekat lah. Kalau lelaki terima perempuan yang curang, maknanya dia tak cium bau syurga. Betul, memang betul. Tapi saya nak tahu kenapa. Kenapa perlu buat macam tu? Apa salah saya? Dia sebenarnya kalau Datuk buka internet, Datuk search kan, antara tempat pekerjaan yang paling banyak curang sebenarnya bukan kerja kita tu. Kerja kita ni orang cakap, oh ini mesti kerja selebriti, kerja artis yang curang. Tapi tak tu. Yang sebenarnya banyak kes curang, orang kerja pejabat. Betul. Saya kerja radio, saya baca cerita dekat radio. Mana dekat radio kau ada curang lah? Tak ada. Pejabat? Bukan, nak cerita. Kita ni, orang selalu nampak, ini Datuk Roshamno, artis tu, syuting ramai, curang lah dia. Bukan pejabat Pejabat tu. Sebab apa lah? Pejabat sebenarnya pergi pantry muka sama. Pergi lunch orang sama. Lunch takkan borak pasal kerja tu. Ini mesti borak. Macam mana semalam okey lah sebelum kat rumah. Sebab I busy. Itu tu sebenarnya. Tapi saya tak spesifik lah pejabat apa kan. Banyak pejabat ni yelah, sebenarnya. Ruang tu sebenarnya nak curang ni dalam pelbagai bentuk. Orang bawa teksi pun boleh curang, bawa Grab boleh curang. Boleh. Kan? Ada customer kan? Sebab macam kita, kerja macam kita ni, kita one off je. Sekali jumpa hari ni, okey, katakanlah jumpa artis ni, si Haminah ni, jumpa Minah ni. Esok tak jumpa dah. Tu jumpa orang lain pula. So ruang untuk curang tu limited sebenarnya. Cuba Datuk bayang, kalau kita jumpa hari-hari ya, jenis kita lelaki. Habis kalau macam kau berlakon, kau berlakon, lepas tu kau berlakon cinta-cinta. Kau pegang tangan perempuan tu, heroin tu. Sebenarnya, bini kau pun tak pernah buat macam ni. Ada cerita tu, saya ada cerita pasal ni. Saya ada cerita pasal ni. Ayo. Okey, kau cerita pasal tadi tu. Okey, dia macam ni Saya ada berlakon satu sitcom. Okey, dalam sitcom ni saya watak saya memang orang muda kan. Jadi dalam episod kali tu saya ada girlfriend daripada Rusia. Pelakon seorang Extra lah. Tak, pelakon popular. Saya tak nak bagi tahu nama siapa. Oh, dia jadi orang Rusia. Bukan orang Mak Salleh betul. Bukan popular. Apa tu? Jadi, masa rehearsal, Datuk faham lah perangai orang masa rehearsal.
Masa rehearsal, si kawan sekeliling ni pegang lah Isai, pegang lah. Saya pun pegang. Pegang masa rehearsal. Salah seorang daripada kita orang ni, pelakon-pelakon ni, rupanya tengah buat story Instagram. Masa tengah rehearsal, dia post. Bini saya kat rumah tengok tu. Tengok benda saya bergerak, saya pegang tangan, saya letak kepala atas bahu. Perempuan tu tengok. Tok bayang, lepas tu baru nak recording. Tak gigil saya nak recording. Mana kau tahu bini kau tengok? Bini saya tengok, bini saya hantar gambar. Oh, ayat dia satu je. Tangan aku pun kau tak pegang macam tu. Oh, tu gigil lah tu. Episod tu saya nak berlakon lagi. Bini saya tong hantar gambar. Tong hantar gambar. Dia screenshot dekat story salah seorang artis ni. Alamak, lepas tu dia siap zoom lagi bulat tangan. Mesra betul pegang, nampak macam sayang betul tu. Kepala atas bahu. Kenapa perlu tak atas bahu? Kau ni berlakon cerita komedi je, bukan cerita cinta. Kau takut bini lah sebenarnya. Dia bukan takut tu. Habis tu? Bini kita ni luar dugaan tu. Bini ni sebenarnya dia spesies yang luar biasa tu. Kalau Kau menghina bini kau ni. Dia mengganas ni. Tok bayang, saya nak syuting ni, orang panggil recording lah. Tadi rehearsal. Yang leak tu gambar masih rehearsal. Saya alamak, tong hantar. Yang si artis ni pun buat story, tengoklah juga. Itu dia panggil curang kelakuan. Tapi saya bukan nak pun. Yelah, curang kelakuan. Kau jagalah kau punya adab tu kat situ. Itu ibarat curang kelakuan. Mampus kan. Assalamualaikum, Tok. Salam. Hai, rancak borak. Tok, inilah Tok. Tok, Ini Tok, IC. I see. Ikon curang. Kau dari mana-mana? Daripada luar tu, saya dengar Tok berborak dengan Isai daripada luar saja Ni singgah. aku ambil air tu kau. Apa Tok? Kau Dia duduk lah. Bukan macam aku tengok ni. borak pasal apa? Gulat lah. Borak pasal apa? Datuk Rosyam nak korek pasal curang. Kita IC. IC. Ikon curang. Tapi kena ingat, kadang-kadang bini-bini kita tengok. Bila bini-bini kita tengok. Kita cakap benda yang dah tahu je lah. Ya, Tok, terima kasih Tok. Banyak rumah terbakar? Kenapa ya? Tak ada Tok. Baju bomba ni. Bukan Tok. Saja bagi nampak ceria. Mengaburi topiknya. Okey. Kita orang tengah cerita pasal topik Curang. lah. Aku tengah cerita pasal curang lah. Okey, Dok. Adakah perempuan yang lebih banyak curang atau lelaki banyak curang? Kenapa? Mengapa? Sebab apa? Adakah disebabkan social media zaman sekarang? Okey. Adakah reunion? Ataupun dalam tadi tengah cerita pasal syuting Betul. apa semua. Okeylah, pada saya curang ni sebenarnya di sendirilah Tok. Di sendiri. Dia tak ada melibatkan media sosial ke, dia tak ada melibatkan orang lain ke. Sekejap. Tak, Tisu ya, tisu. Berpeluh. Kenapa kau berpeluh? Tisu. Panas sekarang rumah Saya ni. orang gaji aku. Main tisu. Dia tu biasalah budak ni kalau bercerita pasal curang ni dia ada peluh. Okey, sambung. Kita ni kita tak boleh nak samakan diri kita dengan orang lain tau. Macam aku, tahap aku lah. Pada aku mungkin ada yang aku lemah. Mungkin aku ada part-part godaan yang aku lemah. Macam saya lah terus terang saya cakap saya sendiri pernah terpalit isu curang ni kan. So pada saya saya tak ada masalah di rumah. Saya tak ada masalah dengan bini saya. Oh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma saya terjumpa dengan orang dan saya pun tak salahkan orang di pihak yang sana. Betul. Sebab saya rasa kalau saya yang tak membenarkan benda tu berlaku, benda tu takkan berlaku. Betul. Bagus lah hari ni shoot. Tak ada mengaku. Nak mengaku. Cuma saya adalah orang yang banyak Kau berada takkan tak mengaku? Kenapa? Aku mengaku. Saya orang yang ada dengan Syuk di saat dia terpalit dengan masalah curang ni. Iyalah. Bermula, tengah dan sampai habis saya ada. Macam mana dia bermula untuk curang tu saya ada. Mana kau kenal Wow. perempuan tu? Kenal, saya kenal. Kau kenalkan? Bukanlah maksudnya kita orang dekat satu tempat. Satu tempat. Cerita dia tu, saya pun nak try juga. Saya nak try juga. Cuma shoot lagi, ayat lagi power. Wush. Tapi social media ni memainkan peranan banyak kepada kecurangan tak? Banyak kadang-kadang aku tengok macam dalam Facebook kan banyak DM, IG. DM, IG, Facebook kan kau macam sekarang. Ya. Kalau kita tengok orang tu, kita dah boleh DM direct dah. Dulu kau nak cari. Betul. Sekarang DM sampai US pun kau boleh DM. Ya, betul. Itu yang paling masalah tu. Sosial media sekarang ni punca segala-galanya. Saya sosial media saya tak ada masalah. Sebab Password saya ada pada bini saya. tak boleh Syuk. Kenapa? Password lagi password. Maksudnya kita sendiri punya tak boleh bagi bini. Pada aku dah tak nak buat apa-apa kecurangan. So aku dah tak takut. Memang. Tapi kadang-kadang kita kena ada beberapa part tu yang privacy kita je.
Mung aku. Ini aku punya. Biar aku tahu. Kena ada kita laki je. Betul ke tu? Laki betul. Tak, lain orang lain lah cara dia. Lewat ni cara lah. Dia dah memang dah kena kantoi, lepas tu bini dia pegang. Tak apalah, engkau belum kantoi. Masalahnya tu, bini pegang password bukan tu juga macam mana? Tak, itu sebelum. Okey, Selepas tu yang pegang password. Okey, siapa yang bersalah dalam ni kepada engkau Syuk? Pada Orang saya lelaki lah, pada salah ke orang perempuan salah? Curang ni maksudnya orang dah berumah tangga lah ataupun dia ada juga bukan rumah tangga je, ada orang yang tengah berkasih, bercinta, bertunang. Okey. Juga itu dikira curang lah. Maksudnya bila kau dah bercinta, maknanya kau dah luahkan kasih sayang. Lepas tu kau ada flirt dengan orang lain. Okey. Yang baru-baru ni berlaku pada seorang artis tu kan. Baru kan? Okey. So, Siapa yang tu nak cakap siapa salah maksudnya daripada segi lelaki yang buat curang tu ke ataupun perempuan yang sudi menerima sedangkan dah tahu lelaki tu ada bini? Maksudnya? betul? Pada saya itulah tu, kalau saya lah tu kan. Kalau saya at the first point lelaki yang biasanya yang akan flirt dengan perempuan. Betul. Lelaki. Tapi kalau perempuan tu tak ada respon, tak bagi ni vibe, takkan lelaki tu boleh flirt? Tapi kan tu setuju tak? Market suami orang dia lain macam pergi Betul. dia. Betul tak? Lepas tu ada sejenis golongan wanita yang memang dia attack suami Dia orang. memang aim suami orang Dia tu. memang aim. Kan macam sekarang ni, apa dalam keadaan sosial media, apa yang membuat Based orang on true story. Saya seorang kawan yang bercinta dengan suami orang, bakal berkahwin tak lama lagi. Oh, dah nak kahwin dah? Dah nak kahwin. Sekarang ni proses untuk meyakinkan isteri dia je. Okey. Tapi dia dah cinta, dah sayang. Saya tanya dia tu. Ini dia yang cakap saya tanya, kenapa? Saya tanya, apa sebab kau nak sangat dekat Suami dia orang? Sedangkan ramai lagi dia cakap. Okey. Laki orang, kalau dah dia sayang perempuan tu, cara dia sayang lain macam lelaki bujang atau lelaki duda. Betul tu. Sebab dia pernah menyayangi. So pengalaman menyayangi dia tu. Ataupun memang lelaki yang dah berkahwin ni dia tahu kelemahan perempuan. Itu satu. Maknanya kau tahu kelemahan perempuan lah. Tak juga sebab saya yang lemah biasanya. Tapi tiba-tiba katalah orang rumah kau pula curang. Tapi itulah dia tu kan. Lelaki curang, kita macam biasa. Bukanlah kita nak kata benda tu biasa, tapi dia macam acceptable. Okay. Tapi kalau bini curang, dia macam jadi satu benda yang tak boleh dol. Kan dia macam tu. Tapi kalau lelaki curang tak apa. Kan ada kes yang Video. kantoi video. Yang bini dia duduk dalam Bini hotel dia dengan duduk lelaki dalam orang. hotel, kata tak buat apa-apa, sekadar berborak. Kita yang tengok pun rasa macam tu kan. Betul. Tak tahulah tu. Apa tak laki dia ni kan. Tak tahulah dia dia. mungkin mindset ke apa ke. Tapi perempuan ni bermaaf tau. Betul. Saya Maksudnya? Yelah macam kalau berapa ramai yang perempuan, boleh katakan 99.99% lelaki ni tak banyak sikit rekod dia calar. Betul tak betul? Rekod dia mesti ada calar. Kan? Okey. Jap. Aku nak pergi cari kacang jap. Jap lagi kita sambung cerita. Kau borak dulu lah. Ya. Apa maksud untuk rekod calar? Dia banyak rekod. Dia banyak rekod lah? Banyak, cuma dia jaga pandai. Oh. Ya. Tok, saya dengan Syuk, saya setahun sekali saya akan trip keluar negara. Dulu sebelum PKP. Kau dua orang? Ada 2-3 orang kawan lelaki. 2-3 orang? Setahun sekali? Maknanya kau curang di luar negara lah. Ya Allah tu. Tak ada tu. Kita orang suka capture the moment. Kita pergi mana-mana. Cuba kau dengan bangganya, Tok, saya dua dengan kawan saya, bila setiap tahun kami keluar Tok. Kami keluar pergi masjid, kami keluar. 3 Kami hari, ada singgah ke masjid? 40 hari. Dok, ada. Tak, 40 hari, 3 hari ke. Tapi ni serius kita sepatutnya plan nak pergi umrahan. Betul. Dengan kawan. Tapi cuma sebab PKP tu relax dulu lah. Relax dulu, tunggu kes okey baru kita pergi. Tapi best jalan dengan Syuk, best tu. Dia ni best jalan dengan dia. Dia jenis, Betul. okey, jom kita cari makan tempat sedap dengan dia. Lepas tu kita orang balik pagi biasanya. Sebab jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi ada kes, orang dah beranak pinak. Dulu kat sekolah bercinta. Lepas tu reunion, Okey. berlaku kecurangan. Kau pernah dengar? Betul, benar dengar. Selalu. Saya pernah dengar. Nah, kenapa gelak? Gelak cerita saya ni. Oh, kau curang semasa reunion? Bukan. Masa saya duduk, bini saya kan crush saya masa sekolah. Bini sekarang, pertama? bini Tak, sekarang. bini sekarang. Oh, bila sekarang? Jadi masa tu ada reunion raya. Saya excited nak pergi sebab saya nak tengok dia.
Sebab saya tahu dia macam mana. Cuma dia tak ada Facebook, tak ada IG. So perasaan nak tengok. Kenapa kau kata pula tengok dia? Saya tahu dia bini orang. Masa tu dia bini orang. Lepas tu dia datang tu. Masa datang, Kau kacau bini tak orang. nanti cerita dia. jahatnya kau ni. Sabar, Jahatnya sabar. ni. Lepas tu Oh. terdetik tu dekat hati saya. Oh, dia ni okey lagi, dia ni cantik lagi. Saya cakap kat kawan saya, saya cakap sepatah je. Cakap dia ni kalau janda sekejap ramai orang nak. Saya cakap macam tu je. Nak jadikan cerita tu 2-3 minggu lepas tu suami dia aksiden meninggal tu. Tapi saya tak kawan dengan dia masa suami meninggal. Saya takut orang takut saya. Yelah. Saya tak kawan. Setahun lepas tu barulah saya kontak sikit-sikit sebab saya kawan dengan dia. Jumpa saya yang lama dia tu. Saya cakap kau jadi bini aku lah. Jom kita kahwin. Macam tu. Tapi kau cerita bukan sebab dia jaga mak kau ke? Yalah. Kau terhutang budi. Apa tu kau tak ada terhutang budi. Cuma sebab dia kat Kelantan. Dia kerja Kelantan masa tu, aku kat sini. So masa tu arwah mak aku sakit, dia selalu pergi jaga. Sebab kita orang kawan. So tolong. Jom lah kita kahwin lah. Cerita saya tu. Okey. Macam mana kita nak mengelakkan kecurangan di berlaku? Kalau macam dia cakap lah, jangan salahkan perempuan pun sebenarnya ada curang. Ada Tapi berlaku dia orang banyak dapat menyorokkan kecurangan dia orang. Ya betul tak? Betul. Dia orang lagi pandai. Sebab apa? Orang lelaki ni bila dia dah kahwin, dia take for granted tau. Take for granted maknanya okey aku dah kahwin dengan kau, aku nak kerja, aku cari duit. Maknanya cinta tu ialah tanggungjawab lah. Betul. Tapi dia terlupa kasih sayang dia kurang kat rumah. Betul. Maknanya perempuan sunyi kat rumah. Lepas tu pula tiba-tiba pula ada pula selit kan. Jadi kita sibuk, lepas tu berlakulah kecurangan tanpa pengetahuan seorang lelaki. Maksudnya ini kecurangan pada side bini pula lah. Asal bini lah. Curang boleh elak ke? Nak elak senang kalau kau berpegang pada agama. Maknanya kau boleh elak lah. Kau dah tahu halal haram. Halal haram, kenapa kau kahwin dengan dia ni? Kau dah tahu halal haram, kau tahu syurga neraka sebab Allah memang bagi berpasang-pasangan. Dan Allah menghalalkan daripada haram tadi dengan hanya akad nikah. Betul. Kan? Jadi boleh elak. Dia yang kau tak boleh elak nafsu je. Dan akhirnya dia balik kepada iman kau. Iman kau. Jadi untuk kekuatan iman kau, daripada mana datang kekuatan iman kau? Sudah tentu daripada agama tu sendiri. Betul. Yang kita pegang Al-Quran dan juga sunnah. Kan? Hadis. Kan? Tapi Pada tok dengan kau Zai, punca curang sebenarnya apa? diri sendiri. Macam kau cakap dia, diri sendiri. Pada aku sunyi. Tadi kau cakap kau tak ada masalah dengan bini kau. Sunyi, bukan bini, sunyi. Tahu. Tadi kau cakap kau tak ada masalah Dia- dengan bini dia- kau. Maksudnya kau okey, kau tak ada masalah sunyi. Bukan, kau Sunyi celah mana? Kau setuju tak? Kadang-kadang kecurangan selalu berlaku apabila kita obsession. Betul? Setuju tak? Setuju? Sebab bila kita obsession, kita akan rasa macam freedom. Yang aku cakap tadi lah, bila kau dah kahwin, kau macam dulu sebelum kahwin, orang okey, pagi kau telefon, tengah hari kau telefon, petang kau telefon, malam kau telefon, good night, bagai-bagai. Lepas tu bila kau dah lepas kahwin, sebab tu kalau kau tengok cerita Korea, dia buat research and development, bagaimana dia nak penetrate psikologi orang. Baik. Sebab tu kalau kau tengok, dia orang perempuan hari ni dia suka tengok cerita Korea sebab apa? Lelaki-lelaki hero-hero dalam filem Korea tu dia memuja perempuan. Benarnya pada hakikat di mana ada benda macam tu? Betul? Kan sebab macam kat Jepun contohnya kan laki-laki dia orang semua sibuk kerja jauh-jauh kerana tak sempat balik rumah tau. Betul. Lepas tu bila ada cerita macam tu jadi perempuan ni semua macam tengok ui macam ni lah lelaki yang tapi sebelum kahwin kita macam tu. Betul. Lagi satu tu, curang ni sebenarnya kan. Kita cuba untuk ngelak. Tapi macam tadi lah, ada ruang lain buat kita tak boleh elak. Setan lah. Dia sebaik-baiknya jangan memandai-mandai nak cuba. Betul. Jangan mencubalah tu Sebab kan. kita ni tak kuat. Jangan bagi ruang. Baik perempuan, baik lelaki. Jangan salahkan lelaki, jangan salahkan perempuan. Pada aku lah. Pada aku jangan salahkan lelaki, jangan salah perempuan. Memang perempuan pun pernah curang, lelaki pun pernah curang. Tapi kan, ini kita sembang habis sini Okey. Korang pernah tak berada di satu situasi, Tak rekod lah benda ni. tak rekod Berada berada kat satu situasi, dekat syuting ke ada seorang ni, dia tak buka ruang pun untuk kita, tapi dia ada something pada diri dia membuat kita, aku nak kenal lah dia ni. Betul. Aku nak dia ni, aku nak Selalu. Pernah? Aku kat set ni pada. Saya pernah tengok macam tu. Itu normal. Normal. Tapi Itu kesudahan dia macam mana? permulaan dia tu. Betul tu. Itu biasanya permulaan. Permulaan dia tu. Lepas tu perasaan cinta atau curang ni sebenarnya dia ada macam mana? Dia ada rasa yang bila kita tengok dia pun rasa nak juga kita. Itu
Payah tu. Agaknya tu sebab tu lah lelaki boleh kahwin 4 kot kan. Sebab Allah tahu, Allah kenal hamba dia yang bernama lelaki tu Allah tahu. Sebab tu Allah benarkan, tetapi ada banyak sebab lah kenapa Allah benarkan. Saya pernah try guna modal ni tu, tak lepas tu. Tak lepas. Yelah, kau ilmu agama kau cukup tak? Betul juga. Yang kau cakap kahwin, semua orang boleh kahwin, tapi kau boleh didik tak? Sebab apa? Yang isteri tu nanti dengan anak-anak yang bakal ada dengan isteri tu, kau nak dengan didik. Sebab apa? Dalam kurbo nanti, dalam hari akhirat nanti, Allah akan tanya. Sebagai tanggungjawab kau, sebab Allah halalkan yang haram tadi, tanggungjawab tu macam kita. Kau ingat kau besarkan anak tu, tak ditanya. Sebab apa? Masa dekat padang mahsyar nanti, selepas semua timbang dosa pahala kita, lepas tu pula ada masa yang Allah bagi ruang untuk claim. Macam contohnya kau terajang kucing kan, dia akan claim kat kau. Jadi macam contohnya orang kau kenal orang bukan Islam, kau tak pernah cakap pasal Islam pada dia, dia akan claim, Isyid tak bagi tahu orang saya, tak bagi tahu dengan aku Allah. Jadi benda-benda itu anak-anak kau je, sebab semua nak menyelamatkan diri daripada masuk api neraka. Masa tu dah tak kira mak bapak semua tau. Semua kau gila api neraka, kau nak semua nak mengelak. Claim semua claim. Tanggungjawab tu itu yang kita takut. Kahwin boleh kahwin, tapi kau boleh jadi ke macam Rasulullah SAW kan. Jadi ini masalah dalam kehidupan kita ni kan. Kahwin, bagi makan, bagi minum mungkin okey kan. Macam Haji Datuk sendiri kan. Bapa tahu tu dalam industri 20 dah. 37 37. tahun Sepanjang 37 tahun, saya baru umur 33. Saya tak pernah dengar satu pun cerita kontroversi Datuk melibatkan curang ke, skandal ke. Sebab macam mana Datuk menyembunyikan benda tu? Bukan, maksudnya macam mana? Jagalah. Jaga tu. Tak pernah ada 37 tahun itu. Tak, tipulah kalau kita berlakon dengan orang tu tak pernah Curang? Bukan curang, maksudnya dia curangnya ada banyak benda tau. Curang perasaan. Macam kau berlakon, tiba kau berlakon tiba kan dia tengok kau tengok dia kan. Betul-betul ada kita feel. main dengan perasaan untuk dapatkan chemistry tu kan. Tapi saya cuba macam aku lelaki tau. Ya. Yelah lelaki kan, tapi takkan kau tak nak kan. Macam tak boleh. Sebab bayangkan bini kita yang susah dengan kita kan kita Yelah itu. kau gelak macam Minum dulu lah tu. Bukan. Minum kalau tengah cari perkataan minum dulu. Yang tinggal kat bini tu tak betul lah kau buat macam bini kau bawa anak kau lari macam mana? Bini Benar boleh cari rasa tau. tu. Saya benar rasa. Tak, bini boleh cari. Ya. Anak tak boleh cari. Saya benar rasa benda tu tau. Okey, kejap lagi kau cerita. Kejap lagi saya borak. Kejap lagi sebab aku dah panas. Kejap lagi kita boleh borak kat sana. Kita minum kopi pula. Tadi kau nak apa? Pasal apa tadi? Cerita kau. Pengalaman kau tadi. Oh, iyalah bila Tok cakap pasal anak bini akan lari bawa anak tu. Sebenarnya saya pernah rasa situasi tu. Saya pernah rasa satu situasi yang saya balik daripada kerja, balik-balik rumah kosong. Mampus. Oh. Masa tu Apa kau fikir? kita tak tahu yang selama ni kita nak keluar, nak pergi berjalan apa semua. Tapi bila berbalik pada betul lah tu. Bila anak lah tu kan nombor satu. Anak tu sebab darah daging. Isteri ni tak ada darah kita. Yo. Anak tu darah daging kita. Bila anak tak ada, dia punya sunyi lain macam tu. Kipas berpusing pun boleh dengar. Saya 2 jam termenung. Saya 2 jam termenung dan tak tahu nak buat apa. Tapi itulah orang cakap Nak call dah kena block. Dah kena block. Macam mana boleh dapat balik? Come on tu. Kita lelaki. Kita pujuk lah. Pujuk lah. Perempuan ni memang makan pujuk kelemahan perempuan. Betul. Tapi payah agak. Dia tak ada sekali-sekali pujuk. Dia kena banyak kali Betul. step tu. Sebab tu saya sebenarnya saya bagi penghargaan kepada orang curang. Sebab orang curang ni dia banyak effort. Bukan. Dia banyak effort. Effort dia nak menyorokkan kecurangan dia. Bila dah kantoi, dia pujuk, effort dia pujuk. Itu tu bukan semua orang boleh buat tau. Tapi bila kita dah hargai kau punya curang, kau dah berjaya pujuk, kau jangan buat lagi. Pada aku tak hargai. Pada aku dia ada 2 benda tu. Dia curang ni. Dia bagi kita pilihan untuk menyusahkan diri kita sendiri. Betul. Okey, bayangkan dalam sehari. Betul. Okay. Bila aku dah lepas daripada fasa itu, aku jadi satu benda yang betul-betul release tenang.
Dah lah, aku malas cerita pasal curang ni lagi dah. Kau buat apa betul lah, sekarang ni? Tok. Kau sibuk apa sekarang ni? Tengah preparekan diri untuk program Awesome akan buat live tu. Live depan ni. Bagus lah. Kau? Saya set up production house tu. Alhamdulillah ha. Berjalan Jadi producer sekarang. Boleh Oh, ahli Producer tu. ahli perniagaan. Tak pernah panggil. Terima kasih saya. Bukan nanti dulu awal-awal ni. Awal lagi. Oh, lah. betul, Aku pun tak pernah panggil ni. Oh jangan. Ni semua level lain ni. Ini untuk Awesome kan nanti ada. Okey, aku nak tanya dengan kau kan. Sepanjang kau dah berapa lama jadi artis? Masuk tahun ke-10 lah tu. Kau? Saya 7. Tua sangat aku kan? Oh, 37 tu. Itu saya terkejut. 37 lebih berumur saya tu. Oh betul lah zaman peperiksaan. Oh, bukan dia tu. Oh, Peperiksaan. tak nak tanya kau kan. Sepanjang kau dah jadi artis, kau pergi mana tak ada tak kau dapat satu macam pergi syuting mana ada benda-benda pelik berlaku mistik ah, cerita seram ke. Oh, mistik Kau pernah ada pengalaman? Ada. Mesti ada. Saya syuting satu telemovie tu, cerita tu. Awal-awal saya tak percaya sangat benda ni tu tau. Sebab saya fikir macam alah cerita-cerita orang tua kan. Tapi berlaku kat saya masa tu shoot malam lah. Shoot malam habis dalam pukul 2.30. Dalam pukul 1.30 tu masih lagi tunggu scene. Standard tu. Tunggu scene nak masuk kan. Saya ada last scene tunggu. Tunggu. Saya lepak tu. Saya saksikan sendiri depan mata saya. Sofa kecil yang single seater ni bergerak. Tak adalah angin tu. Ada roda bawah dia? Tak adalah, dia bergerak. Bukannya gerak macam ni. Kalau gerak macam ni, aku bergerak. Okey, Dia betul. gerak yang macam... itu first time saya Kat percaya. mana ni? Ada satu tempat lah. Langat. Rumah ni kan. Masa tu shoot aku punya panik je kan kau. Sebab aku biasa ada kan poyo-poyo sikit kan. Kerek-kerek cakap tak takut kan. Time lepak seorang tunggu scene jadi benda tu. Habis apa kau buat? Belah masa tu tempat tu tak ada orang. Ada seorang lagi artis dengan tidur. Lagi satu tempat tu atas loteng. Macam tingkat atas lah, lepak kat atas depan mata saya. Loteng ni kadang-kadang orang banyak yang menyimpan lah. Rumah tu pula dia bukan rumah duduk. Rumah dia memang Rumah tinggal? Rumah tinggal. Lepas tu dia buat sewa untuk syuting, untuk apa-apa. Sekali yang kau pergi lepak atas loteng buat apa? Situ Tempat je orang tu. tua dulu kalau macam yang ada macam orang cakap ada saka apa dia memang Loteng lah tu kan. dia lepak tempat atas tu. Tapi situ je ruang yang boleh tidur. Engkau ada? Saya bukan saya tak percaya tapi alhamdulillah lah. Tak naklah diberi rezeki macam tu. Kadang-kadang ada juga kecurangan tu dikatakan sebab benda-benda mistik. Ada. Ya, orang gunakan mistik benda-benda yang tak baik kan untuk memukau orang lain kan. Dia Tu nak tuduh saya ke? Aku tak cakap. Engkau gunakan benda tu ke? Tak ada lah. Engkau yang muka macam ni. Aku dah agak dah memang dia nak cakap macam tu. Tak dia macam aku tak cakap apa Betul, dia. betul. Dia sendiri yang mengaku. Lepas tu dia marah aku balik. Betul. Betul pernah tu syuting-syuting ada hantu. Cerita pasal Tok lagi 37 tahun. Saya selama saya syuting saya tak pernah jumpa hantu ni. Kadang-kadang orang kampung kata kan, kita nak syuting kat rumah tu. Dia kata orang kampung kata, jangan rumah tu keras. Kau tahu lah budak kru. Kalau director dah kata aku nak rumah tu, Dia tetap dia masuk je hantu tu pun lari. Tok tak pernah jumpa 37 tahun tu. Tak pernah. Kan? Hantu, mana ada hantu? Hantu tak ada, setan ada lah. Bagi aku tak ada hantu. Sebenarnya dia tu jin. Jin, di kalangan jin. Dia menakut-nakut. Jin ni sebenarnya dia buruk. Dia buruk, rupa dia buruk. Dia malu sebenarnya. Tapi dia akan menyerupai apa yang bangsa tu percaya. Macam contohnya orang Melayu dia percaya Pontianak. Dia keluarlah Dia Pontianak. menyerupai lah Pontianak Kau tu, kau pernah dengar Mak Saleh jumpa Pontianak? Tak Dia pernah jumpa pula. Dracula. Betul Kita pula. pernah jumpa Dracula. Tak pernah pula. Mana dia? Sebab kita percaya. Okey, kalau macam dekat set kau kan, ada tak benda-benda yang kau tengok macam benda kelakar yang pernah berlaku? Benda kelakar pernah berlaku. Banyak kot. Banyak dia benda kelakar. Antaranya benda kelakar tengah berlaku saya syuting drama buku 7 kan. Tengah-tengah syuting tu ni masuk satu DM. DM ni bagi saya kelakar gila lah. Kan? Orang tu cakap, abang Isai jangan jadi macam abang Syuk tau. Kenapa? Lepas tu dia screenshot Syuk curang. Bagi saya tu memang kelakar tu. Saya rasa macam, woi itu pengalaman tak lupa. Tapi macam kau baik sangat dengan dia kan? Baik, saya Tapi baik. macam kau tak pernah curang Tu saya cakap sebab masa saya rapat dengan Kecek perkataan macam aku tadi apa? Bukan. Masa saya Malindo. masa saya duduk. Apa dia?
Malindo. Bukan, maksudnya duda. Saya duda, kita tak istilah curang. Sebab saya hak milik bersama. Berkawan ada dah tu. Saya berkawan, saya curang dengan kawan orang lain ada lah. Oh, ada lah. Receptionist. Receptionist pun ada lah. Itu aja cerita dia. Tapi asal muka kau berubah nak tak make up. ada. Tak ada okey je, tak ada berubah pun. Tak ada okey je. Dia Oh dia banyak tu. Yang disebut tadi semua ada. dia mengaku. PA artis. Tak ada lah, curang je. Yalah, apa benda pun kita bergurau lah benda Gurau ni lah. kan. Yalah tu. Tapi apa pun dalam kehidupan kita ni, apa yang paling betul, yang paling kita nak dan kita minta, kita doa pada Allah yang berlaku pada diri kita agar kita boleh setia dengan pasangan kita. Betul. Yalah, curang ni very subjektif. Jadi apa yang berlaku tu sebenarnya bukan kehendak kita, tapi sebenarnya kita diduga. Betul. Diduga dengan kelemahan kita dari segi akhlak kita, dari segi agama kita, membuatkan perkara-perkara itu berlaku. Betul. Jadi bila perkara tu dah berlaku, kita sebenarnya kena ambil inisiatif supaya kita bertanggungjawab. Macam kau lah Syuk. Iyalah. Kau dah nak bertanggungjawab kan, tapi tak ada jodoh. Tak ada jodoh, tak adalah. Maknanya akhirnya kau kembali balik kepada keluarga. Alhamdulillah, kita mendoakan yang baik macam kau isi. Amin, amin. Dulu kau pernah gagal yang pertama, sekarang ni kau dah dapat yang kedua. Amin. Harap-harap dia akan berkekalan hingga akhir hayat. Saya Dan nampak kecurangan banyak tu kalau kita boleh elak, kita elak. Baik tu, boleh. Kan kalau kita terlanggar, Betul. kita accident. Itu Betul, betul, saja. Accident lah. Betul. Eh? Tok, saya nak minta ruang sikit boleh tak? Dia. Saya nak minta maaf lah kepada mana-mana yang pernah saya buat salah sebelum ni, terutamanya wanita lah. Bila saya dengar Datuk tu, saya rasa macam banyak saya perlu minta maaf. Masa saya duda dulu ke, Syuk ke nak minta maaf dengan siapa-siapa ke. Dia sebenarnya tu pada saya lah pada saya orang yang hebat bukanlah orang yang tak pernah buat salah. Tapi orang yang hebatlah orang yang buat salah dan berani mengaku kesalahan dia. Okey, mengaku balik. Tak payah minta maaf lah, minta maaf. Saya minta maaf lah kepada wanita-wanita yang pernah saya curangi dulu ke. Sebut nama lah kalau boleh. Gila kau sebut nama. Tak boleh. Mungkin masa itu saya berlaku dalam keadaan tidak sedar. Itulah. Okey, kita rehat je kan. Aku pun dah dengar cerita. Tapi best lah korang dua orang ni macam open lah, open minded kan. Okey. Open lah tu. Depan ni aku ada game untuk korang tau. Ada game. Game. Game Ya, minum. Okey. Sebelum korang balik, Baik tu. kita ada game. Game ah. Game ni pasal perkataan je. Kau sambung je dialog. Menang dapat dia tu. Dapat dia. Cantik. Okey. Kau ambil satu, Baik. kau baca dialog tu sambil berlakon. Sambil berlakon. Berlakon, lepas tu kau sambut. Aku sambut. Tengok sampai mana boleh itu boleh pergi. Boleh? Sambut. Sambutlah dialog tu. Oh. Spontan lah. Okey. Dia situasi ni cubaan menculik. Adik-adik. Mak mana? Oh, ni saya menculik. Adik-adik. Mak mana? Jom ikut abang. Nanti abang belikan gula-gula. Nah. Tak nak lah ikut abang. Mak dah cakap. Jangan ikut orang tak kenal. Kita orang semua tak nak ikut siapa-siapa. Kita orang memang main dengan kawan-kawan je kan. Kan. Betul. Sambunglah. Oh, ingatkan ambil lagi. Pujuk lagi. Alah, anggap je abang sebagai kawan. Abang sebenarnya umur sebaya adik-adik. Muka je nampak tua. Tak nak lah. Abang muka buruk lah. Abang gemuk. Mak kita cakap jangan kawan dengan obesity. Okey. Tu Lepas salah. tu mak bapak kita cakap jangan kawan dengan orang pernah curang, ada keluar dekat tu. Okey, mula-mula memang nampak abang gemuk dan buruk. Tapi lepas abang bagi tahu mesti adik-adik suka. Gitu. Abang sebenarnya Shrek. Okey. Habis. Next. Right. Dia berjaya. Jaya. Kamu lah tu. Tengok. Oi, Guys. Alright. cakap putih lah. Korang kena tolong aku ni. Korang kena tolong aku juga. Kenapa? Kau tahu tak rumah Mak Piah? Mak Piah kan dah lama meninggal. Okey. Rumah Mak Piah mana ada orang. Masalahnya aku nampak ada orang dalam rumah Mak Piah tu. Oh my god. Macam mana? Itulah saya dah bagi tahu dah kat tu. Kali terakhir saya nampak ada orang sekali dengan bunyi lagi. Aku sebagai ketua kampung kat sini. Ya tu. Dah lama duduk sini. Rumah tu tak ada masalah. Engkau orang budak-budak muda je ada masalah. Masalahnya tu, Tok tahu kan Mak Piah tu membela. Ya Ini tu. yang dia bela, Tok. Tak, yang kau pergi rumah Mak Piah tu kenapa? Kau nak mencuri? Saya kan Mak Pet, tengoklah apa benda boleh jual, saya jual lah. Bersih-bersih buruk kat tangga semua. Terdesak nampak sampai main aku mak pet. Terdesak
Nak habiskan cepat tu. Nak habiskan cepat tu. Itu je dialog kau. Tak, dia cerita Kau dia bayangkan, panjang ni. kau bayangkan kau punya kategori kau dengan Syuk ni kan. Maknanya Syuk boleh gelakkan lakonan kau. Oh, bagus lah tu. Tak, boleh gelakkan lakonan. Maknanya menghina kau. Tak, saya suka. Saya tahu dia buat punchline. Saya tahu dia buat punchline tu. Dia menghina sebenarnya tu. Tak. Dia yang selalu menghina saya. Sekarang ni. Bukan saya. Sekarang ni yang menghina Tok. Dah aku pula dah. Ana. Ada lagi? Ada. Tok lah Dua pula. dua kali Tok lah pula. Tak boleh aku ni tuan rumah. Amboi nak selamat nampak. Baik. Aku puas hati je kau ni kecil besar je Bukan main lagi kau berasmara dana dengan laki aku. Dengan laki aku. Hei, perempuan. Sofia, sabar. I bukan Sofia, I Cik Non. Cik Non. Cik Non, Ya. sabar. Dekat taman ni semua tahu memang I janda. I janda tapi I tak adalah gatal sangat sampai nak sebat laki you. Saudah, boleh tak you jangan duduk diam je Saudah? Tak, I memang tak mau campur perkara-perkara yang macam ni. Sebab bagi I, hidup I, dari rumah pergi masjid, masjid pergi rumah, pergi pasar, siapkan apa yang patut kat rumah saja. Tak. You jangan nak pandai-pandai nak tuduh-tuduh kita orang Hey. Suami you yang gatal datang dekat tempat kita orang tengah borak-borak, benda itu tuduh kita orang. Hey, you ingat I tak tahu ke? Suami I buka car wash. Ada sekali dia datang, dia biasanya orang suruh cuci kereta luar dalam, betul? Betul? Tapi you cakap kat suami I cuci atas bawah. Oh, buruknya perangai kau ni kan. Saudah, cerita dia macam ni. Ha. Benda dah terlanjur. Cuci je lah, tak kena juga. Apa pun terima kasih lah kau datang rumah aku ni. Ya, tu. Kita borak-borak. Bukanlah kita nak menghina orang atau Tak ada lah tu. Tak ada lah. Sebenarnya banyak tau saya dapat positif vibe daripada Betul, program ni. betul. lah. Saya rasa macam positif sikit. Yelah, harap-harap orang kalau tengok pun dia pun dapat positif juga. Betul, kan? betul, Kita bukan nak betul. menghina, nak cakap orang perempuan lebih, orang lelaki lebih. Betul. Pada saya lah tu Kehidupan, kalau saya dah boleh ambil kesempatan ni, apa yang berlaku pada saya tak anggap kesalahan siapa-siapa. So saya anggap benda tu berlaku atas kesalahan saya sendiri. Betul. Tapi kau maafkan tak? Macam yalah, dalam netizen kan dia kutuk kau maaf. Yalah, saya maafkan je. Padahal masa hari yang kes saya macam terkeluar tu, saya elok je dengan bini saya tengah makan char-kway-teow. Ya. Ya. Elok je. Elok je sebab cerita tu sebenarnya cerita lama. Hobi ni kau dah ada kan lah. Bini saya dah okey dah. Tapi okey lepas tu okey. Sekarang ni Syuk dah bahagia tu. Saya tengok saya bahagia dah dia. Sekarang tak ada lagi Syuk Tak adalah tu, masih mencarilah. Kau ni. Tak adalah lah. Okeylah, aku nak tunjuk kau kawasan-kawasan rumah aku. Oh, Boleh tak? Jom. Jom. Nanti lah. Style tu.